Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, disahkan Sultan Johor telah murka. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa Baginda Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor adalah seorang sultan yang amat menitik beratkan ketegasan. Apabila Baginda memang tidak suka, Baginda akan terus terang tidak suka. Dan terbaru ini Sultan Johor disahkan oleh Azalina Osman, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk Undang-Undang. Azalina berkata Sultan Johor murka kerana kerajaan telah menarik balik rayuan kes Pulau Batu Putih. Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar, cukup murka dengan tindakan kerajaan sebelum ini yang telah menarik balik rayuan berhubung kedaulatan Pulau Batu Putih. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk Undang-Undang dan Reformasi Institusi, iaitu Azalina Osman Said. Azalina berkata, perkara itu dizahirkan oleh Sultan Ibrahim dalam satu pertemuan yang telah berlangsung sebelum ini, yang turut juga disertai oleh Menteri Luar, iaitu Zamri Kadir dan Menteri Pertahanan Muhammad Hassan. Kata Azalina di dalam kenyataan itu, kerajaan telah pun melepaskan rayuan, hak rayuan kita. Apa yang berlaku tak sepatutnya berlaku, atas nasihat siapapun tak patut berlaku, kata Azalina. Kemudian Azalina juga turut berkata pada pertemuan di antara saya, Zamri dan Muhammad, Tuanku cukup murka dalam isu Pulau Batu Putih, katanya dalam wawancara kepada media hari ini. Pada Mei 2018 yang lalu, Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau ICJ telah mengumumkan bahawa Malaysia menarik diri secara rasmi daripada permohonan rayuan keputusan melibatkan kedaulatan Pulau Batu Putih kepada Singapura. Pada 14 Disember yang lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu tuntutan Batu Putih perlu dikaji semula supaya rundingan segera dan lebih bermakna dapat diadakan dengan Singapura. Pada 8 Februari yang lalu pula, dia memaklumkan berkata, kertas putih mengenai kes Pulau Batu Putih akan dibentangkan di Parlimen. Mengulas lanjut, Azalina berkata, isu Pulau Batu Putih merupakan soal kedaulatan yang sepatutnya dirujuk kepada Kerajaan Johor. Katanya malah jika dirujuk oleh Akta untuk Atas Laut, daratan beberapa kilometer di bawah laut itu milik kerajaan negeri. Namun dalam kes ini, kerajaan pusat pada ketika itu tidak merujuk kepada kerajaan negeri maupun Majlis Raja-Raja dan Yang di-Pertuan Agong. Katanya, ini bukan hilang tanah atau hilang rumah. Ini hilang kedaulatan. Sebagai orang Melayu dan anak Johor, saya marah dengan keputusan ini, katanya lagi. Katanya lagi, Sultan Ibrahim juga turut telah menitahkan kerajaan untuk mencari jalan bagi menyelesaikan isu berkenaan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya menyokong apa yang telah dikatakan oleh Azalina ini. Dan saya juga menyokong Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor di dalam isu ini. Sepatutnya ini tidak boleh berlaku, dan sekarang ini kita berharap kerajaan yang ada dapat memartabatkan semula apa yang sudah berlaku ini. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Habislah Hadi Awang kali ini. Habislah Hadi Awang kali ini. SPRM, sumber daripada SPRM mengesahkan bahawa sudah cukup bukti, sekali lagi, sudah cukup bukti untuk dakwa kes beriwang kepada pengundi di Marang.
Kita tahu bahawa beberapa waktu yang lalu tersebar banyak video panjang, video pendek, gambar menunjukkan di Marang ada gerakan memberi wang kepada pengundi-pengundi di sana dengan video yang sekali dengan membuat sumpah, wallahi saya undi PAS. Video itu tersebar luas sehingga seluruh Malaysia menantikan apakah keputusan daripada SPRM. Dan terbaru inilah maklumat terbaru daripada SPRM, yaitu sumber daripada SPRM berkata cukup bukti untuk dakwa kes beri wang kepada pengundi di Marang. Hadi Awang dalam bahaya yang amat besar sekarang ini. SPRM mempunyai bukti yang mencukupi untuk membawa pertuduhan terhadap seorang ahli PAS seperti yang dipaparkan dalam rakaman video ketika menyerahkan wang tunai kepada pengundi di Marang semasa pilihan raya umum yang lalu. Menurut sumber yang rapat dengan kes itu, penyiasat telah membuat temu bual dengan saksi kejadian dan akan mencadangkan tuduhan rasuah kepada pendakwa raya tidak lama lagi. Mereka sedang menyiapkan satu bahagian terakhir sebelum melengkapkan siasatan, kata seorang pegawai kanan SPRM yang membabitkan permintaan formaliti untuk mendapatkan beberapa dokumen rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. SPRM katanya SPRM perlu mendapatkan dokumen pendaftaran pemilih daripada SPR yang perlu kita mohon melalui mahkamah, tegas beliau. Beliau juga berkata, apabila kita mendapat dokumen dan merekodkan beberapa lagi kenyataan, maka kertas siasatan akan dihantar semula kepada Jabatan Peguam Negara untuk keputusan mereka, katanya. Tambahnya lagi dalam kenyataan itu, SPRM akan mencadangkan kepada AGC untuk mengenakan tuduhan rasuah terhadap individu yang memberikan wang tunai itu kepada pengundi, kata sumber berkenaan yang bercakap kepada Malaysia Kini dengan syarat tidak mahu namanya disiarkan. Menurut sumber SPRM itu lagi, penyiasat telah pun menyoal beberapa saksi termasuk 90 orang pengundi yang didakwa telah menerima bayaran daripada PAS untuk mengundi calon tersebut. Daripada siasatan SPRM, pegawai penyiasat dikatakan menemui unsur rasuah yang jelas dalam kejadian itu. Katanya terdapat unsur-unsur rasuah seperti yang dapat dilihat dengan jelas daripada video yang tular, kata sumber itu. Di sebalik dakwaan pembabitan parti dan kawasan pilihan raya itu, Malaysia Kini difahamkan bahawa pertuduhan dan siasatan tertumpu semata-mata kepada mereka yang memberi rasuah dan bukannya ahli Parlimen Marang, Abdul Hadi Awang. Nasib baik bukan Hadi Awang, tetapi mereka yang memberi rasuah. Jadi Hadi Awang bolehlah menarik lapas lega, tapi dia tetap berada dalam keadaan yang bahaya, iaitu mungkinkah, ini persoalan, mungkinkah kemenangannya itu ditarik balik? Selepas berakhirnya PR15 pada November lalu, timbul dakwaan di media sosial bahawa PAS telah menyogok pengundi. Dalam salah satu video yang tular, beberapa individu kedengaran bersumpah di hadapan seseorang yang didakwa ahli PAS mengatakan bahawa mereka telah mengundi parti itu sebelum bayaran wang tunai dibuat. Satu lagi video tular menunjukkan orang ramai menunggu di hadapan sebuah bangunan untuk mengambil bayaran daripada PAS selepas selesai mengundi. Bagaimanapun, pengarah pilihan raya PAS Muhammad Sanusi Madnor segera menafikan perkara itu dengan mendakwa ia hanya hela parti pesaing untuk memburuk-burukkan PAS dan parti Islam itu tidak mempunyai dana untuk membayar pengundi. Pada bulan lalu, Malaysia Kini melaporkan bahawa siasatan SPRM telah mengenal pasti sehingga 90 individu yang didakwa menerima wang tunai di Terengganu untuk mengundi sebuah parti. Suruhanjaya itu dilaporkan berjaya mengenal pasti penerima wang tunai daripada dokumen yang mereka rampas semasa siasatan.
Ia termasuk dokumen yang perlu ditandatangani oleh penerima apabila menerima bayaran. Selain 4, perlu untuk mengangkat sumpah. Dakwaan pembelian undi itu menjadi subjek petisyen pilihan raya untuk membatalkan keputusan pengundian di Marang. Mahkamah Pilihan Raya Terengganu telah menolak bantahan awal Hadi bagi menolak petisyen pilihan raya yang difailkan oleh Barisan Nasional Jasmira Osman untuk membatalkan kemenangannya. Dengan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.